ada dua usul yang telah dicadang untuk dibentang di Parlimen. Kalau tak sempat 18 hari bulan Mei ini pun, mungkin pada bulan Julai akan datang, di mana sesi selama 2 minggu akan diadakan. Satu usul ialah untuk membuat undi tidak percaya kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Satu lagi usul ialah untuk buat undi percaya kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Isu dia, kedua-dua usul itu yang sebenar sama. Kalau usul untuk membahas undi tidak percaya terhadap Muhyiddin, sekiranya lulus atau berjaya, maka dengan sendiri Muhyiddin akan jatuh sebagai Perdana Menteri. Dan Muhyiddin kena letak jawatan ataupun bubar Parlimen. Tapi sekira satu lagi usul juga dibahas dan usul tu ialah undi percaya terhadap Mahathir, maka sekira usul undi tidak percaya terhadap Muhyiddin berjaya, usul undi percaya terhadap Mahathir juga berjaya, maka jatuhlah Muhyiddin dan naiklah Mahathir sebagai Perdana Menteri tanpa perlu Parlimen dibubar. Jadi dua-dua usul tu boleh dibaca sebagai satu usul. Satu usul ialah tendang keluar Muhyiddin, satu usul lagi ialah angkat naik Mahathir serentak. Ialah ini mungkin kali pertama dalam sejarah perkara macam ini berlaku. Dan mungkin usul tu memang tidak sempatlah kalau nak dibentang dan dibahas pada bulan 18 hari bulan Mei ini. Mungkin sesi Parlimen akan datang di mana sesinya 2 minggu iaitu bulan Julai boleh dibahas. Tetapi mungkin juga oleh kerana banyak perkara yang lebih penting perlu dibahas, sesi 2 minggu bulan Julai pun tidak cukup masa. Jadi kedua-dua usul undi tidak percaya terhadap Muhyiddin dan undi percaya terhadap Mahathir perlu ditangguh ke satu sesi akan datang, mungkin tahun 2021 kot. Baru usul tu boleh dibentang. Soalan dia sekarang hingga 2021 ni banyak boleh berlaku, banyak isu-isu yang akan timbul dan mungkin usul-usul tu tidak relevan lagi. Maknanya events have overtaken dan usul tu tidak relevan lagi. Katalah kalau dibahas tahun 2021. Dan mungkin orang kata ini satu kepentingan negara of prime importance dan perlu dibahas awal. Tidak delay, tidak dilewatkan pembahasan usul tu. Tapi itu hanya pandangan sahaja. Kalau ikut peraturan, undang-undang, perlembagaan dan sebagainya, apa yang boleh diiktiraf sebagai kepentingan negara? Dan mungkin banyak lagi kepentingan yang lebih penting, lebih besar dari isu nak jatuhkan Perdana Menteri yang perlu dibahas dulu. Dan sekira ada masa akan datang, setahun dari sekarang, bolehlah dibahas. So, itu akhirnya mungkin yang akan berlaku. Ringkas cerita, the usul is going to go nowhere. It is going to be like usul RUU 355 yang dibentang di Parlimen, tapi sampai hari ini dah bertahun-tahun masih KIV, masih tidak ke mana.
dan mungkin usul untuk undi percaya, undi tidak percaya akan diletak di bawah usul RUU 355 yang sampai hari ini dah bertahun-tahun masih belum selesai lagi. That is probably the final outcome. Tapi yang perlu kita ambil kira, usul tidak percaya kepada Muhyiddin atau usul percaya kepada Mahathir, apa implikasi dia? Implikasi dia ialah bermaknanya Pakatan Harapan menyoal kuasa agung, dan maknanya Pakatan Harapan tidak terima keputusan agung untuk melantik Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. They dispute the actions, they dispute the powers of Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Bermaknanya they do not recognize, mereka tidak iktiraf kuasa agung dan tindakan agung. They are saying agung is wrong. Mereka kata agung ni salah laku. Agung ni bertindak di luar undang-undang. Agung ni mungkin agung ditipu oleh Muhyiddin yang Muhyiddin mendapat majoriti, ataupun agung yang menipu rakyat mengatakan yang Muhyiddin mendapat majoriti. So siapa tipu? Agung ditipu atau agung yang menipu? Now, Agung telah bertemu dengan 220 ahli parlimen. Dari 222, 2 tidak hadir, 220 hadir, dan Agung telah interview sorang-sorang, one by one. Dan Agung telah bertanya siapa mereka sokong sebagai Perdana Menteri, dan selepas berjumpa dengan 220 ahli parlimen, Agung mendapati yang Muhyiddin mendapat majoriti. Ini keputusan Agung selepas bertemu dengan 220. Sekiranya Muhyiddin tidak mendapat majoriti, dan sekiranya Agung memberitahu rakyat, memberitahu Malaysia yang Muhyiddin mendapat majoriti, bermaknanya Agung tipu. Agung bohong. Agung telah kata, selepas bertemu 220 ahli parlimen, Agung puas hati yang Muhyiddin mendapat majoriti, bermakna sekurang-kurang 112. Dan yang kita tahu, dalam 120, 130 telah confirm yang mereka sokong Muhyiddin. Jadi, sekira Muhyiddin tidak mendapat 100 pun, cuma mendapat 70 atau 80, dan oleh kerana inilah Pakatan Harapan kata Muhyiddin ni backdoor Prime Minister, Perdana Menteri tidak sah, Perikatan Nasional ialah backdoor government, illegal government. Oleh kerana Muhyiddin tidak mendapat majoriti, bermaknanya Agung tipu. Agung bohong. Agung telah memperdayakan rakyat dan melantik Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, padahal Muhyiddin tidak mendapat majoriti. Itulah implikasi tindakan Pakatan Harapan dan kenyataan-kenyataan statement Pakatan Harapan bahawasanya Muhyiddin ni is a backdoor Prime Minister, illegal Prime Minister, Perikatan backdoor government, illegal government, oleh kerana Agung telah bohong. That is the implication. Ini ke apa yang Pakatan Harapan cuba beritahu kami, yang Muhyiddin sebenarnya tidak mendapat majoriti, dan pengumuman Agung yang Muhyiddin mendapat majoriti ialah satu tipu helah, satu pembohongan, dan perkara ni perlu dibuktikan
di dalam usul undi tidak percaya terhadap Muhyiddin dan usul undi percaya terhadap Mahathir membuktikan bahawasanya yang sebenarnya Muhyiddin tidak mendapat majoriti dan usul ini membuktikan bermaknanya Agung menipu kita selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.